In progress. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pilihan daripada Allah. Allah pilih kita untuk hadir majlis ilmu, pilih kita untuk baca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Maka ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri nikmat tersebut dengan kita mempergunakan nikmat kesihatan, nikmat tubuh badan, nikmat waktu yang ada, nikmat yang diberikan oleh Allah sekalanya kita gunakan hanyalah untuk meraih keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lepas kita telah membicarakan sedikit sebanyak tentang daripada huraian yang berkaitan dengan ayat yang ke-9, itu apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman fa ammal yatima fala taqhar. Iaitu ada pun orang-orang ataupun anak-anak yatim, janganlah engkau wahai Muhammad ada yang mengatakan memasamkan muka, ada yang mengatakan janganlah pandang rendah kepada mereka, pandang hina kepada mereka. Ada yang mengatakan janganlah menzalimi mereka dengan menggunakan harta anak-anak yatim tersebut untuk penggunaan persendirian. Ini merupakan makna-makna daripada fa'ammal yatima fala taqhar. Baik. Dan kita mengatakan bahawasanya di dalam Hasyiatus Sawi mengatakan bahawasanya ayat ini iaitu fa'ammal yatima fala taqhar ini merupakan sambungan ataupun ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-6, iaitu apabila Allah berfirman alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat yang ke-9 ini ada kesinambungannya dengan ayat yang ke-6, iaitu fa'ammal alam yajidka yatiman fa'awa. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman alam yajidka yatiman fa'awa. Kan pada ayat yang ke-6 Allah berfirman alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu telah mendapatimu wahai Muhammad sebagai seorang yatim, maka Allah melindungimu. Kemudian Allah mengatakan fa'ammal yatima fala taqhar, iaitu dan kepada anak-anak yatim janganlah engkau menzalimi mereka, janganlah engkau pandang rendah kepada mereka, yang bererti sebagaimana aku, kan itu kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aku ini memperlakukan engkau wahai Muhammad, iaitu engkau seorang anak yatim, maka aku menjagamu, melindungimu wahai Muhammad, maka begitu jugalah engkau kena memperlakukan hamba-hambaku daripada kalangan umatmu. Masya Allah, tabarakallah. Ini hubungan di antara dua ayat ini. Seakan-akan Allah mengatakan isna' ma'ibadi kama sana'tu ma'ak. Seakan-akan Allah mengatakan wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai Rasulullah, wahai Habibullah, lakukanlah, perlakukanlah hamba-hamba aku ini sama seperti aku memperlakukanmu. Bagaimanakah Allah memperlakukan Nabi Muhammad SAW? Dalam ayat yang ke-6 Allah berfirman alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati wahai Muhammad, mengetahui wahai Muhammad seorang anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala melindungimu, memberikan kepadamu perlindungan, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Walaupun pada zahir ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada zahir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suruhan dan juga perintah ini untuk Nabi Muhammad. Tapi dalam usulul tafsir, dalam ilmu usulul tafsir, kita ada mengatakan bahawasanya al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Iaitu ibrah daripada ayat Al-Quran Al-Karim, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu bi'umumil lafzi, iaitu dengan secara lafaz yang secara umumnya. Iaitu kita lihat kepada lafaz itu secara umum. La bi khususis sabab, dan bukanlah kerana sebab diturunkan ayat itu ataupun kepada siapa diturunkan ayat tersebut. Contohnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad fa'ammal yatima fala taqhar, iaitu kepada anak-anak yatim wahai Muhammad janganlah engkau menzalimi mereka. Adakah ayat ini hanyalah khusus untuk Nabi Muhammad sahaja? Tidak. Bahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad juga kena mengamalkan ayat ini. Perlu untuk mengaplikasikan ayat ini di dalam kehidupan seharian kita. Dan itu kita mengatakan al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, iaitu ibrah
Pengajaran daripada firman Allah, pengajaran daripada ayat ini kita lihat daripada segi umum, daripada segi lafaz secara umumnya. Kita lihat daripada ayat ini, ibrah, pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat ini, kita lihat daripada lafaz secara umumnya. Itu apabila Allah kata fa'amal yatima fala taqhar, iaitu janganlah engkau wahai Muhammad cederakan ataupun menzalimi ataupun memandang rendah kepada anak yatim. Jadi kita lihat kepada lafaz itu secara umum, iaitu kita juga diperintahkan oleh Allah, janganlah memandang rendah kepada anak-anak yatim, janganlah kita menzalimi anak-anak yatim, janganlah kita menyakiti hati mereka. Jadi pengajaran al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dan kita tidak lihat kepada sabab ataupun sebab diturunkan ayat ini, ataupun kepada siapa ayat ini diturunkan. Kalau kita lihat kan, diturunkan ayat ini kepada Rasulullah, dan di sini ada interaksi, iaitu suruhan Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini. Tapi itu kita tidak pandang. Kerana kalau kita pandang dengan pandangan tersebut, maka kita akan mengatakan bahawa perintah ini hanya terhad dan terbatas untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kita katakan dalam ilmu usul tafsir yang membicarakan tentang tafsir Al-Quranul Karim, maka para ulama mengatakan bahawasanya pengajaran yang boleh kita dapat, faedah yang kita boleh dapat, manfaat yang boleh kita dapat daripada ayat Al-Quranul Karim, iaitu berdasarkan lafaz secara umumnya, bukan berdasarkan sebab secara khususnya. Tidak, tapi secara lafaz sahaja. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, walaupun pada hakikatnya itu merupakan firman Allah kepada Nabi Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Allah memberikan arahan kepada Nabi Muhammad, tapi kita juga sebagai umat Nabi Muhammad boleh mengikuti arahan tersebut, bahkan wajib untuk kita mengikuti arahan tersebut, perintah tersebut. Tak boleh kita bagi alasan ini perintah Allah untuk Nabi Muhammad sahaja. Tidak. Ya. Kalau orang kata ustaz di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala fa ammal yatima fala taqhar, iaitu Allah menggunakan kata ganti nama untuk kamu seorang sahaja, iaitu kamu seorang, jangan menzalimi anak-anak yatim. Jadi orang kata oh ini merupakan perintah hanya untuk Nabi Muhammad sahaja. Kerana Allah menggunakan kata-kata itu anta itu kamu seorang kan, fala taqhar, iaitu fala taqhar anta, itu janganlah engkau wahai Muhammad menzalimi mereka. Jadi kalau datang orang kata oh ini ayat ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad sahaja, ayat ini adalah terhad dan terbatas untuk Nabi Muhammad sahaja, jadi kita jawab tidak. Di dalam ilmu usul tafsir, Masya Allah, tabarakallah, banyak lagi ilmu sebenarnya yang kita tak pernah dengar, yang kita tidak pernah belajar. Kerana itu kita kena rujuk kepada para ulama. Kalau kita tak rujuk para ulama, kita faham dengan akal kita sahaja, hanya memadai dengan kita baca terjemahan, hanya memadai dengan kita terjemahkan di dalam chat GPT ke Gemini ke dan sebagainya, itu tidak memadai, tidak mencukupi sama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang kata oh ayat ni khusus untuk Nabi Muhammad, kita katakan tidak. Kata para ulama, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil berdasarkan daripada lafaz secara umumnya, bukan berdasarkan sebab secara khusus. Baik. Jadi ayat ini walaupun diturunkan dan kita kata ditujukan khusus kepada Muhammad, akan tapi kita juga perlu untuk mengikuti arahan dan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tidak menzalimi, menyakiti anak-anak yatim, kerana mereka ini mempunyai darjat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis baginda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah orang muslim. Jadi sebaik-baik rumah orang muslim, iaitu keluar daripada ini, iaitu rumah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Tidak termasuk dalam konteks. Konteks ini hanya membicarakan khairu baitin fil muslimin, sebaik-baik rumah di kalangan orang-orang Islam, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, rumah yang ada padanya anak yatim dan diperlakukan anak yatim tersebut dengan baik. Jadi ini merupakan ciri-ciri rumah baik yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, khairu baitin,
sebaik-baik rumah di kalangan orang Islam. Kalau kita nak menjadikan rumah kita ini adalah rumah yang sebaik-baiknya di kalangan orang muslimi, maka ini merupakan ciri-ciri. Dengar hadis ini, kita aplikasikan hadis ini dalam kehidupan kita untuk kita menjadikan rumah kita itu merupakan rumah yang sebaik-baiknya. Khairu baitin fil muslimin. Sebaik-baik rumah di kalangan orang muslimin, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Rumah yang ada di dalamnya anak yatim dan diperlakukan anak yatim tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini Nabi Muhammad mengikat kebaikan rumah tersebut. Untuk kita menjadikan rumah kita itu baik, semestinya kalau di dalam sekiranya di dalam rumah kita ada anak yatim, maka kalau kita jaga mereka dengan baik, automatik rumah kita itu menjadi rumah yang terbaik di kalangan orang muslimin. Masya Allah, tabarakallah. Lihat. Dan begitu jugalah sebaliknya. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilahi. Dan seburuk-buruk rumah dari kalangan orang muslimin adalah rumah yang ada padanya anak yatim tetapi diperlakukan anak yatim tersebut dengan cara yang buruk. Diperlakukan anak yatim tersebut dengan kejahatan. Diperlakukan anak yatim tersebut dengan kezaliman. Diperlakukan anak yatim tersebut dengan penindasan. Maka ini merupakan seburuk-buruk rumah. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah, kita ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada anak yatim dalam rumah kita. Mungkin boleh jadi itu merupakan anak buah kita ataupun dan sebagainya lah. Jadi ciri-ciri untuk kita menjadikan rumah kita itu merupakan rumah yang terbaik yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan kita menjaga amanah tersebut yang diberikan oleh Allah. Kita jaga anak-anak yatim tersebut dengan cara yang terbaik sekali. Mustahil Nabi Muhammad menipu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara atas dasar hawa nafsu. Kita ini manusia biasa, kadang-kadang berbicara atas hawa nafsu. Walaupun dalam ceramah, walaupun kita bagi nasihat, kadang-kadang kita bercampur dengan hawa nafsu kita. Contoh kalau kita tengah cakap, nampak orang tengah tulis, maka kita lebih bersemangat sebab kita nampak orang tu sedang tulis. Kalau orang tu tak tulis, kita tak ada semangat. Kadang-kadang ianya bercampur dengan hawa nafsu kita. Tapi Nabi Muhammad SAW apabila dia berbicara, apabila dia berkata-kata, maka ianya tidak ada langsung ruang untuk hawa nafsu ada. La ilaha illallah. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. La yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tetapi itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini wahyu tersebut, adakah setiap perkataan Nabi Muhammad itu merupakan wahyu? Kata para ulama, wahyu di sini ditafsirkan dengan dua makna. Wahyu iaitu seperti Al-Quranul Karim, dan juga yang kedua itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita menceritakan bahawasanya Nabi Muhammad yang tidak membicarakan satu perkara itu dengan penipuan, pendustaan, mengatakan bahawa sebaik-baik rumah di kalangan orang muslimi adalah rumah yang ada anak yatim, kemudian diperlakukan anak yatim tersebut dengan penuh kebaikan dan penuh dengan kasih sayang. Adapun sebaliknya, rumah yang paling buruk sekali dari kalangan orang muslimin adalah rumah yang diperlakukan anak yatim yang ada dalam rumah tersebut dengan keburukan, kejahatan, kezaliman dan penindasan. Waliyahzubillah. Maka ini merupakan sabda Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan betapa tingginya darjat anak yatim ini di dalam agama Islam itu sendiri. Kerana itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahawasanya untuk menjadikan rumah kita ini sebagai rumah yang terbaik juga, kata Nabi Muhammad SAW, rumah yang tidak dibacakan Al-Quranul Karim seperti kubur. La ilaha illallah. Rumah yang tidak dibacakan dalamnya Al-Quranul Karim, maka rumah tersebut seperti kubur. Kubur yang kita lihat tak memberikan manfaat dan sebagainya. Maka diberikan perumpamaan rumah yang tidak ada, kubur yang tidak ada cahaya gelap gelita,
Begitu juga rumah yang walaupun kita hias dengan lampu yang begitu mahal lah, chandelier yang ada dan sebagainya, kalau tidak dibacakan Al-Quranul Karim, tetap ianya seperti kubur. Iaitu dengan kegelapannya, dengan kesepian yang ada. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Kerana dalam hadis Rasulullah mengatakan bahawasanya baitun, satu rumah yang dibacakan Al-Quranul Karim di dalamnya, kan, maka yatara'a li yatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ardi. Iaitu kata Nabi Muhammad SAW, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya maka akan diperlihatkan kepada penghuni langit sama seperti penghuni bumi melihat bintang-bintang di langit. Kita lihat bintang-bintang di langit kan, malam kita lihat bintang, Masya Allah banyaknya bintang, begitu indah, begitu kemas susunan bintang tersebut dan begitu indah pemandangan tersebut. Begitu juga para malaikat melihat rumah-rumah orang muslimin yang dibacakan Al-Quranul Karim di dalamnya, melihatnya seperti bintang-bintang yang kita lihat di atas langit. La ilaha illallah. Masya Allah. Ni para ulama, kita kalau tengok bintang, kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ulama bila rumah kita dibacakan Al-Quranul Karim, contoh macam tadi kita baca suratul Kahfi. Kan kalau di sini ada berapa orang? Masya Allah, tabarakallah. Ada 13 orang. Contohnya, 13 orang baca, maka malaikat nak lihat ada 13 bintang, 13 cahaya di muka bumi ini kerana mereka membacakan Al-Quranul Karim di dalam rumah mereka. Rumah yang dipenuhi dengan cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Iaitu rumah yang dibacakan Al-Quranul Karim. Kata para ulama, bukan setakat Al-Quranul Karim, bahkan setiap perkara yang kebaikan juga akan diberikan ganjaran yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat berjemaah dengan keluarga, membaca Al-Quran, membaca hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak berkumpul dengan keluarga, tapi bagaimana ataupun apakah konteks isi isi perhimpunan kita itu dengan keluarga kita. Kadang-kadang kita banyak duduk dengan keluarga, tapi kita borak. Kita ceritalah tentang itu, cerita tentang si fulan, cerita tentang si fulan. Ataupun kita duduk dengan keluarga, tapi kita tengok movie beramai-ramai, tengok drama dan sebagainya. Iaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya untuk kita habiskan waktu kita. Kita ambil satu waktu, kita duduk dengan family kita buka Al-Quran Al-Karim. Ayah baca satu muka surat, ibu baca satu muka surat, anak baca setengah muka, anak kedua baca setengah muka. Masya Allah, tabarakallah. Sampai satu tahap, kita boleh khatamkan Al-Quran sebulan sekali dekat rumah sahaja. Sebulan sekali dah boleh khatam Al-Quran. Subhanallah. Maksudnya apa? Setiap hari baca satu juzuk, satu juzuk, satu juzuk. Masya Allah. Bayangkan kalau rumah yang begitu, di rumahnya sahaja telah mendapatkan di rumahnya sahaja mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim bersama dengan keluarga, maka di situlah Allah akan salurkan keharmonian, akan salurkan kebahagiaan. Kalau ada masalah, maka jumpa solusinya. Kalau ada masalah, terus cepat diselesaikan masalah tersebut berkat daripada Al-Quran yang dibaca, kerana hubungan mereka itu disemai dengan semaian Al-Quran Al-Karim. Bukan disemai dengan semaian maksiat, bukan disemai dengan semaian movie, filem, drama dan sebagainya. Tidak. Tapi disemai dengan semaian Al-Quranul Karim, wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala, firmannya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan semaian hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semaian majlis ilmu. Mungkin kita boleh juga duduk kita baca Fadailul A'mal ataupun kita baca Hayatus Sahabah kan, bersama dengan keluarga kita baca hadisnya Rasulullah. Ataupun kalau kita ada ilmu, maka kita boleh kongsikan tentang ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang ni zaman yang begitu mudah, kan sekarang ni semua di hujung jari. Kalau kita tak mampu untuk mengajar, maka kita boleh buka live contohnya kan di TV. Kita anak beranak tonton bersama, menuntut ilmu bersama. Masya Allah, tabarakallah. Kemudahan yang diberikan oleh Allah digunakan dengan secara elok. Inilah keputusannya, iaitu rumah tersebut diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dilihat oleh para malaikat. Rumah tersebut sama seperti orang-orang di dunia ini, di bumi ini, melihat bintang-bintang di langit. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah. Jadi itulah hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang keutamaan dan keunggulan untuk kita memperlakukan anak-anak yatim ini dengan baik,
dengan keadilan, dengan kasih sayang. Iaitu hadis yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada ayat ke-10 iaitu am-masaila fala tanhar. Akan tetapi untuk ayat yang ke-10 ini kita akan sambung pada hari Khamis insya-Allah. Kerana pada hari Isnin, Selasa dan Rabu kita akan adakan bacaan kitab Fatimah Ummu Abiha. Itu kitab yang menceritakan tentang Sayyidatuna Fatimahuz Zahra ataupun nama gelaran lain yang bagi Sayyidatuna Fatimah iaitu Fatimatul Batul. Kita akan adakan daurah membaca kitab berdasarkan kitab Fatimah Ummu Abiha karangan Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman As-Saggaf. Kalau kita perasan dulu waktu dulu dekat dalam TV Al-Hijrah sebelum kita berbuka puasa ada siaran yang namanya Fattabi'uni. Fattabi'uni yang membicarakan tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah. Yang membicarakan itu merupakan Habib Muhammad bin Abdul Rahman As-Saggaf. Masya-Allah. Jadi insya-Allah kita ambil berkat bulan kelahirannya Fatimahuz Zahra iaitu pada Jumadul Al-Thaniyah, Jumadul Akhirah, Jumadul Thani sekarang ini, dan dikatakan dalam setengah riwayat dilahirkan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra pada 20 Jumaat. Dan 20 Jumaat itu bertepatan dengan hari Rabu, iaitu hari terakhir kita dalam daurah membaca sirahnya Fatimahuz Zahra. Kita baca hari Isnin, Selasa dan Rabu insya-Allah. Hari Isnin kita mula kitab tersebut ringkas sahaja. Hari Rabu insya-Allah kita akan khatamkan. Hari Rabu itu jugalah merupakan hari kelahirannya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Moga-moga usaha kita di dalam mengenal Sayyidatuna Fatimahuz Zahra ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, sehingga sifat-sifat baiknya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra berkat tarbiyah didikan daripada Rasulullah, yang mana Rasulullah itu juga merupakan mendapatkan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengalir kepada kita, mengalir kepada pasangan kita, mengalir kepada anak-anak kita, mengalir kepada saudara mara kita, keluarga kita, family kita, adik-beradik kita, jiran kita, sahabat kita. Sifat-sifat tersebut mengalir kepada mereka juga insya-Allah. Kita harapkan begitu sahaja. Walaupun kita lelaki, walaupun saya lelaki, tetapi kita juga perlu untuk menelusuri sejarahnya puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan gambaran bagaimana Nabi Muhammad tarbiyah Sayyidatuna Fatimahuz Zahra sehingga diberikan gelaran Ummu Abiha. Apakah maksud Ummu Abiha? Emak kepada ayahnya. Macam mana? Iaitu Sayyidah Fatimah ini merupakan emak dan juga merupakan anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan bahaskan nanti insya-Allah pada hari Isnin, Selasa dan Rabu berdasarkan kitab Fatimah Ummu Abiha. Insya-Allah nanti kita akan keluarkan poster dan kita harapkan dapat sambutan yang ramai daripada para hadirin hadirat untuk kita bersama-sama mengenang tentang peribadi dan juga sahsiahnya Fatimahuz Zahra agar kita dapat untuk menjadikan beliau ini contoh dalam kehidupan kita insya-Allah, secara khususnya bagi muslimat, kerana kita berada pada akhir zaman. Akhir zaman sekarang ni wallahu alam kita tak tahu hari demi hari makin teruk kan, sifat malu tersebut hari demi hari makin menipis, makin dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengharapkan afiah daripada Allah, penjagaan daripada Allah. Moga-moga Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga kawan-kawan kita semua daripada segala maksiat, daripada segala kemungkaran dan daripada segala perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi begitu insya-Allah hari Isnin, Selasa dan Rabu kita akan baca kitab tersebut Fatimah Ummu Abiha. Kemudian pada hari Khamis baru kita akan sambung surah Ad-Duha dalam tadabbur Al-Quran insya-Allah. Ini adalah perancangan yang selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Moga-moga Allah mempermudahkan segala urusan kita, melancarkan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan insya-Allah. Moga-moga Allah memudahkan segala urusan insya-Allah. Ya Rabb. Jadi sampai di sini saja insya-Allah majlis kita pada pagi yang mulia ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada para hadirin hadirat yang bersama-sama dengan kita pada pagi yang mulia ini. Moga-moga Allah balas segala jasa baik kita, membalas segala penat lelah kita, membalas segala waktu yang kita gadaikan, waktu yang kita korbankan ini. Kita akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak insya-Allah. Seperti biasa kita akan akhiri majlis kita dengan doa khatimul majlis. Maka bagi siapa yang ada doa ini maka bolehlah baca bersama-sama. Bagi siapa yang tak ada doa ini maka bolehlah untuk mengaminkan doa ini insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina. مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا كل الديون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المن واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء على صعب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لي كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته